remember, ada dua jenis soalan yang boleh keluar. Okay? Ada dua jenis soalan yang boleh keluar. Now, let's look at the first type of question here. The first type of question here is what I call as the darab, bahagi, dan juga kurungan. Remember this. Ini saya sudah buat. Saya sudah ajar. Sudah banyak kali saya ajar. Darab, bahagi, dan juga kurungan. So, langkah pertama, kalau you dapat darab, you tukar dia jadi tambah. Bahagi, you tukar dia jadi tolak. Kalau kurungan, means apa? Means darab. Ini kita sudah buat last week. Okay? Now, from here, we also did a few things here. Ada beberapa nombor that I told you that you can use. Let's say now, soalan tanya kamu even number. Dalam bahasa Melayu, ialah nombor genap. Maka kita kena bahagi dia dengan 2. If the fella is the odd number, iaitu nombor ganjil, maka kita kena bahagikan dia dengan 3. Kalau itu pun tak boleh, if that one also cannot, maka kita boleh guna the prime numbers, iaitu 5, 7 and so on. Okay. Yang keempat, ini saya tak ajar lagi. Andai kata number 4, I call it as gagal. Fail. I call it apa? Gagal. Sir, gagal apa sir? Gagal untuk dapat base yang sama. Fail to get the same base, maka teknik dia sebelah kiri you buat log, sebelah kanan pun you buat log. Siapa binatang ni sir? Don't worry, nanti saya akan ajar kamu. Ini yang pertama. Okay, ini nota yang pertama. Okay, kita buat revision. Untuk pelajar yang betul-betul tak faham indeks, ini your last chance. Okay, lepas ni saya tak nak repeat lagi ya. Okay, ini yang pertama. Okay, baik. Yang kedua student, sekarang kita mau tengok ini kalau dia darab dengan bahagi ya. Ini kalau dia keluar darab dengan bahagi ya. Sekarang kita tengok nombor 2. Nombor 2 students, sekarang kalau dia keluar tambah dan juga tolak. Sekarang kalau dia keluar tambah ataupun tolak. Ada 2 jenis soalan yang boleh keluar. Soalan pertama, 4 2x, sini 4 2x. Ini soalan pertama. So what you can see, the soalan pertama is dua-dua ini adalah sama. Dua-dua ini adalah sama. So kalau dua-dua adalah sama, kalau dua-dua pun sama, ini saya panggil dia happy. So sir, kalau happy apa kena buat sir? Ini saya panggil happy. Kalau you dapat soalan macam ni, dua-dua pun sama. That means the index is the same. Okay. Here what you do, you put a bracket here. You taruh satu kurungan macam ni. Then you buat apa? You faktorkan dia. You factorize the block. You faktorkan. Saya tulis kat sana. So remember, if you get like this kind of situation, you faktorkan dia. Nantilah saya akan ajar you macam mana cara tipu untuk nak faktorkan yang ni semua. Boleh faham? Okay, ini yang pertama. Tapi kadang-kadang soalan ni dia memang tilakan sikit. Dia akan bagi sini 4 2x, lepas tu dekat sini dia akan bagi kamu sini 4x. Tengok. Same or different? Different. Nampak? Ini you tengok, ini 2x, ini x. Dia dua benda yang berbeza. So apa yang kena buat? Kalau dapat macam ni, in English, you write down the word let's. Dalam bahasa Melayu, mula dengan perkataan katakan, dan you tulis 4x sama dengan m. And then you buat your cara kuadratik lah. Okay, salin nota dulu, saya akan terangkan. Mari kita lihat contoh soalan. Okay. They say given, tulis 4m tambah 4m sama dengan 4n. Express m in terms of n. Diberi 4m tambah 4m sama dengan 4n. Ungkapkan m dalam sebutan n. Okey. Sudah? Okey. Semua tengok depan. Pelajar, ini adalah tambah.
Ini adalah tambah. So, tambah ada dua. Satu yang sama, lagi satu yang berbeza. Nampak? So, dalam otak you, you kena install. Benda pertama you tengok dekat sini, oh, tambah. So, tambah dan tolak ada dua. Satu yang sama, satu yang beza. You tengok sini. Tengok sini. Semua tengok depan. M. Sama atau beza? Sama atau beza? Sama kan? So, apa kita kena buat? Kalau beza, kalau sama? Sama kalau kita kena faktor, kan? 4M tambah 4M sama dengan 4N. Tengok sini ya. Kalau you faktorkan dia, kalau dia sama, maka dekat luar sini kamu taruh 4M, ini akan jadi 4 kuasa kosong, tengah-tengah tambah. Boleh faham? So, macam mana benda tu boleh berlaku? You keluarkan the M. Jika you keluarkan the M, ini akan jadi kosong. So, apa akan berlaku? Bila you sudah keluarkan the 4M dekat sana, maka yang ini akan tukar jadi yang ini. Ini teknik dia. So, how to faktorkan? Last week ramai pelajar tanya saya, sir, macam mana saya difaktorkan? Ini cara dia. You keluarkan apa? Kalau dia sama, you keluarkan dia, dalam akan jadi 400, 400. Okay? Kita sambung. Sama dengan 4N. 4 kuasa N. Sama dengan 4 kuasa N. Maka, soalan kepada langkah yang kedua. Students, siapa tak faham? Type me. Siapa tak faham? Type me. Ini cara tipu dia. Ini cara tipu dia. Faham ke tak? Kalau faham, type F. Kalau faham, type F. Kalau faham, type F. Okay? Understand? Ini langkah pertama. So, how to factorize? Ini cara dia. Ini cara you nak faktorkan dia. Okay, ini cara you nak faktorkan dia. Saya highlight lah. Okay, I highlight yang warna hijau ni. Ini cara faktorkan dia. Apa you buat? Kalau dia sama, keluarkan ini dulu, maka ini akan jadi 400 tambah 400. Kita highlightkan dia macam ni. Boleh ya? Okey. Lepas tu Tuhan yang Maha Berkuasa telah bersandar bahawa dalam indeks apa-apa yang ada kuasa kosong, maksudnya berapa? Maksudnya ialah 1. Maksudnya ialah apa? Ialah 1. Tuhan yang Maha Berkuasa telah bersandar begitu. Maka jika kita lihat di sini kita ada 4 kuasa kosong. Kita ada 4 kuasa kosong. Kita ada 4 kuasa kosong. Maka 4 kuasa kosong ialah 1, 4 kuasa kosong ialah 1, dan kita kena tambahkan dia. Ini dalam kurungan, luar 4 kuasa M sama dengan 4 kuasa N. Boleh faham? Lepas itu, kepada pelajar yang betul-betul ada masalah dalam pengiraan, kalau kamu tak tahu kira, gunalah kalkulator. 1 tambah 1 kena sama dengan berapa? Kamu akan dapat 2. Tulis 2, sini 4 kuasa M sama dengan 4 kuasa N. Okey? Lepas tu, fikir. Mak ayah suruh kita fikir. Ingat tak? Kita kena ringkaskan yang ini. Once sudah sampai dekat sini, once pelajar, you sudah sampai dekat sini, apa yang kena buat? You must simplifykan the blur. Kena buat apa? Simplify. Simplify dalam bahasa Melayu apa? Ringkaskan. You must simplify. Dalam bahasa Melayu, ringkaskan. Okey. Macam mana orang ringkaskan? Senang saja. Ingat petua yang saya ajar kamu 2 minggu lepas. Kalau genap, tengok sini. Nombor 4. Genap atau ganjil? Even or odd? E or O? E, right? So, kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. So, for those who don't know how to do, use the method yang saya ajar kamu. 4, cara ni. Bahagi dengan 2 dapat 2. Bahagi dengan 2 dapat 1. Once you get 1, you stop. Maka ada berapa 2 dekat sini? 2. You ada 2 kuasa 2 dalam kurungan M. Kurungan 2. Kalau tak ada kuasa means kuasa 1 sama dengan 2 kuasa 2 power of M. Kembangkan dia, you dapat 2M darab 21 sama dengan 22M. Okey? Maka, kalau base dia sama, tengok sini, kalau base dia adalah sama, 2, maka boleh buat apa? Kita boleh potong.
kita akan dapat apa? Kita akan dapat sini 2M minta maaf sini 2M sini 2M sorry maaf tak dapat tadi. Sini 2M. Okey, 2M maka you akan dapat 2M tambah 1 macam mana dapat tambah? Darat. Okey, Tuhan yang Maha Berkuasa telah bersandar bahawa jika dia adalah darat kena tukar dengan apa? Tambah. Maka dia akan tambah dengan 1. Kamu akan dapat sama dengan 2N. Soalan suruh kita cari apa? Ungkapkan M dalam sebutan N. Express M in terms of N. So kita mau cari M saja. So you akan dapat 2M sama dengan 2N tolak 1. M sama dengan 2N tolak 1. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Maka kamu dapat 3 markah. 1/16 tambah 2 kuasa 3X. Kuasa 3X tolak 1. Find the value of X. Okay. So what can you see from here? I can see ini 2, ini pun 2, betul lah. Okay. I know kalau darab you all happy. Kalau darab wah, darab ni boleh tukar jadi tambah. Masalahnya sini ada tambah. You all tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat. Correct or not? Betul-betul bagi tahu saya. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Okay, saya tahu. I know my students sebab saya sayang you all. Okay. Alright. Semua tengok sini. Okay, langkah pertama. Didapat soalan macam ni Okay, everybody look here. Saya ajar kamu langkah pertama. First, awak ambil yang ni. Awak ambil yang ni. Awak buang dekat sini. Buang dulu. Kalau sudah buang, you akan dapat 2 kuasa 3X tolak 2 kuasa 3X tolak 1 sama dengan 1/16. Boleh faham sampai sini? Boleh faham sampai sini? Everyone can understand, Fantastic. Cekap. Sir, langkah seterusnya apa? Tengok sini. Tengok sini. Sama. Kalau sama, apa dia kata? Kalau atas, minta maaf. Atas ada 3X kan, nampak ni? See atas ada 3X, sini pun ada 3X, nampak? Atas ada 3X, sini pun ada 3X. Betul? So, kalau ada benda yang sama, buat apa? Faktorkan. Buat apa? Faktorkan. Maka, apa akan berlaku? Tengok sini Apa akan berlaku? You ambil mana yang sama. Kan yang sama ialah yang ni kan? Wait, I put this one the same one is this one, right? Yang ini sama yang ini, betul? Okay. Sekarang saya buat Tengok sini what happened I put the kotak here. Sini saya buat 2 kuasa 3X. 3X depan akan tukar jadi kosong, maka saya dapat 2 kuasa kosong. Tolak dengan 2, 3X pun akan tukar jadi kosong. Tolak 1. Sama dengan 1/16. Students, do you understand how I got this one? 3X sudah dikeluarkan, just the same concept I told you just now. Once sudah keluarkan, dia akan tukar jadi kosong. So once sudah keluarkan dari 3X, dia akan tukar jadi kosong tolak 1. Maka jika saya selesaikan yang ini, dia akan menjadi negatif 1. Students, do you all faham sampai sini? Do you all faham sampai sini? Sampai sini boleh faham? Sampai sini boleh faham? Bagus kalau boleh faham. Baik, Tuhan yang Maha Berkuasa telah bersandar. Kalau jumpa apa-apa kuasa kosong, maksud dia berapa? Maksud dia berapa? Maksud dia berapa? Cepat type. Claudia, 1. So you akan dapat 2 kuasa 3X. Buat slow-slow 2 kuasa 3X. 2 kuasa 3X. Kurungan dekat sini. 1 tolak 2 kuasa negatif 1. Sama dengan berapa? 1/16. 1/16. Okay, settle. Okay, alright Okay. Sekarang apa kita buat? Very sorry. Tengok sini Kamu nampak? Ini 2 kuasa negatif 1.
Okey. Tuhan Yang Maha Berkuasa telah bersandar. Jika saya ada A kuasa negatif N, boleh tukar dia menjadi positif dengan tukarkan dia dekat bawah. Macam ni. Dia tukar tempat. Nampak? Dia tukar tempat. Dia macam ni. Ini formula lagi. Nampak? Ini formula lagi. Maka, kita akan mendapat dekat sini berapa? 2 kuasa 3X kurungan 1 tolak negatif 2 kuasa 1. Dapat berapa? Kamu akan dapat berapa? You get what? You akan dapat 1/2 sama dengan 1/16. Kita akan dapat yang ni. We got this one here. Nampak? From here, kita sudah simplifykan dia sampai sini. Betul? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey? Boleh, Okey. Lepas itu, buat apa lagi? Tengok sini. Sekarang saya guna pen warna pink. Darab. 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 Pindah jadi apa? Darab pindah jadi apa? Jadi bahagi. You dapat 2 kuasa 3X sama dengan 1/16 bahagi dengan 1/2. Bahagi dengan 1/2. Maka saya akan dapat 2 kuasa 3X sama dengan 1/8. Saya akan dapat 1/8. Fikir balik. 8. Number 8. Is it nombor genap atau nombor ganjil? Genap kan? Kalau genap kena bahagi dengan berapa? Kalau genap kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Maka saya dapat 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Habis, stop. 1, 2, 3. Maka saya dapat 2 kuasa 3X sama dengan 1/2 kuasa 3. Kita guna formula yang ini balik. Tuhan Yang Maha Berkuasa telah bersandar. Untuk kita menggunakan formula ini, jika kita ada masalah macam ni, maka kita akan mendapat 2 kuasa 3X sama dengan 2 kuasa negatif 3. Mak bapak kita telah mengajar kita dari kecil. Kalau ada sama, kena buat apa? Kena petang. Maka siapa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah 3X sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 bahagi dengan 3. Pelajar, saya lemah dalam matematik. Tolong ambil kalkulator dan kira. Negatif 3 bagi 3 dapat berapa? Negatif 1. Pandai dia. Negatif 1. Maka kita dapat 3 markah.